Hari ini macam biasa saya bersama dengan Encik Am kita. Kan? Kita tak tahu lah apa tips yang Encik Am nak bagi tahu. Tapi first kali kita ada penjarakan sosial. Cuma tak pakai mask saja sekejap sebab untuk penerangan ni. Jadi saya tanpa buang masa saya pass kepada Encik Am kita. Setengah customer tanya kenapa pagi-pagi kita perlu panaskan enjin kereta dalam 5 minit atau 10 minit. Oh, untuk soalan kenapa kita perlu panaskan enjin setiap pagi 10 hingga 15 minit. Okey, untuk menjawab soalan tu, kita selalu dipesan oleh parents, abang-abang kita kan, orang-orang yang tua untuk panaskan enjin setiap pagi. Tapi kenapa? Okey, yang pertama, untuk kenderaan era 90-an yang menggunakan sistem karburator. Pada waktu pagi, sejuk, betul tak? Sejuk. Jadi, bahan api tidak boleh membentuk wap untuk menyempurnakan pembakaran. Jadi, pada karburator, kita ada cok. Zaman dulu kan kita nak start motor ke kereta, kita ada satu kabel yang kita panggil cok. Untuk orang panggil cok ni apa? Pencekik kan? Pencekik sistem karburator supaya minyak masuk lebih. Bila minyak masuk lebih, enjin lebih mudah hidup. Dan kita kena tunggu 10 minit hingga 15 minit untuk enjin panas. Supaya kereta dapat bergerak dengan operasi yang sempurna. Tapi untuk kenderaan baru yang menggunakan sistem injection. Untuk sistem injection, sebenarnya kita tak perlu tunggu sampai 10 hingga 15 minit. Cukup 5 second hingga 10 second je. Jadi masa kat situ tak membazir. Sebab apa? Sebab sistem injection mempunyai pelbagai sensor untuk memastikan enjin dapat berfungsi dengan suhu yang sesuai dan kadar pengeluaran air mixture, fuel air mixture yang tepat. Jadi sebenarnya untuk kenderaan yang moden dah tak perlu dah nak warm up sampai 10 hingga 15 minit kan. Dah tak perlu. Tapi kalau kenderaan yang menggunakan karburator perlu untuk kita pastikan karburator kita sempurna dan enjin kita dapat berfungsi dalam keadaan yang baik. Boleh? Macam itu? Boleh kan? Jadi jawapan kalau customer tanya tu kita dah ada lah kan. Jadi customer yang dengar pun boleh. Okey, dah. Okey. Tu dah. Itu penerangan berkenaan dengan kenapa nak kena panaskan enjin, kita tak payah. Sekarang ni kita teruskan Am dengan tips kita pada hari ini. Tips yang sebenarnya yang kita nak sampaikan hari ini. Okey, tips pada hari ini kita nak borak-borak santai tentang spark plug. Okey, kita tahu enjin petrol kereta kita dilengkapi dengan sistem ignition, iaitu pembakaran pada bahan bakar menggunakan spark plug. Okey, ini spark plug. Dan spark plug kita ada dua jenis, satu jenis konvensional dan satu lagi jenis iridium ataupun tip by platinum. Dia kat sini kan ditulis kan. Okey. Jadi untuk spark plug, selalunya pengguna dia tak pernah pun tukar spark plug. Dan bila dia tukar pun bila kereta dia dah betul-betul teruk. Jadi bagaimana kita nak tahu spark plug kita dalam keadaan baik ataupun tidak? Untuk kita periksa spark plug ni agak susah sebenarnya untuk pengguna. Kecuali kalau mereka memang ada kemahiran lah untuk membuka. Jadi cara yang terbaik setiap kali servis kita kena tanya kepada mekanik kita untuk periksa spark plug. Dan kebiasaannya mekanik yang bagus dia akan periksa spark plug untuk customer dia. Bila dia tengok pada mileage pada kenderaan. Okey. Tanda-tanda spark plug kita rosak. Sebagai pengguna, contoh kita di traffic light atau dalam keadaan enjin idling, kita akan perasan RPM meter bergerak sedikit ke atas dan ke bawah. Itu merupakan salah satu simptom spark plug kita rosak. Satu lagi, bila kita nak keluar simpang kan, kita pick up permulaan tu dia ada menggigil. Orang panggil jerking lah, dalam bahasa mekaniknya jerking.
Itu juga salah satu simptom spark plug kita telah rosak. Okey, untuk bila tempoh masa untuk kita tukar spark plug? Untuk spark plug jenis konvensional yang biasa kan, yang biasa kereta lokal biasa pakai, kita sarankan dalam 40 hingga 60 km, 40,000 hingga 60,000 km untuk penukaran spark plug. Tapi untuk yang iridium ataupun tip by platinum ni, kita ramai pengeluar sarankan 100,000 km. Sebenarnya dia boleh pergi lebih. Dia boleh pergi lebih. Kalau agak-agak dah jerking tu, dah boleh datanglah untuk periksa sama ada spark plug, coil plug ataupun cable plug. Itu sajalah penerangan tentang spark plug. Okey, tambahan untuk info tadi, untuk info spark plug, bagaimana kita nak bezakan yang mana satu iridium dan yang biasa. Okey, kita tengok pada dia punya muncung dia. Okey, muncung dia. Kalau yang iridium, dia tajam. Dia tajam kan. Kalau yang biasa, dia flat lah, flat biasa. Kemudian, gap pada antara tip dia ni penting. Sebab untuk mekanik periksa sama ada spark plug ni boleh digunakan lagi ataupun tidak. Pada kotak spark plug, dia ada satu spek kelegaan spark plug. Macam ni 1.0 mm. Maksudnya kita kena pakai filler gauge. Ini filler gauge 1.0, kita ambil 1.0 mm. Kita just lalukan je. Lalukan dalam ni. Kalau dia fit, maksudnya dia okey lah. Ada juga spark plug yang guna 0.8, macam kereta Jepun kan, Asia dia guna 0.8 dan sebagainya lah. Kalau lebih daripada 1.0, plug tu dah tak boleh dipakai. Dan itu yang menyebabkan kita punya kereta jerking. Itu saja penambahan untuk spark plug. Kepada anda yang belum lagi subscribe channel kami, seperti biasa, subscribe channel kami untuk mendapatkan notifikasi dan juga update-update terbaru berkenaan penjagaan kereta. Sekian saja. Assalamualaikum.